Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Satu lagi gerakan starring Bollywood. Ujung-ujung baru rancak guys. Okey, semalam kita sudah dihebohkan dengan kemasukan dua pemain new additional lah untuk Sabah FC. Dan sekali ni di penghujung jendela perpindahan yang last day hari ini 1 hari bulan 2, satu lagi pengumuman telah diumumkan oleh Sabah Football Club di mana Jose Angel Alonso telah diumumkan bersama Sabah FC. So ini adalah merupakan satu wow, tapi sebelum tu aku ingin sentuh baliklah benda-benda yang aku kongsi kepada anda untuk video sebelum ni, di mana aku memang akan menyimpan terlebih dahulu aku punya pandangan mengenai new management Sabah FC ni tentang apa yang mereka rancangkan untuk persiapan kita, dan aku sendiri menyatakan aku akan reserve aku punya opinion sehingga berakhirnya jendela perpindahan kedua ni lah. Dan penantian aku tu, kesabaran aku tu memang aku rasakan cukup berbaloi lah sekarang ni. Memang hasil dah memang cukup kita membuatkan kita teruja lah, lebih kurang macam tu. Jadi okey, kembali kepada Jose Angel ni guys. So dia berumur 36 tahun, berasal dari Spain, Salamanca, dan position dia adalah centre back, berketinggian 187. So tinggi ke 187 ni? Adakah dia setinggi Gabriel Perez? Tidak. Gabriel Perez 197. Dominic Tan pula 183. Sekali lagi, dia ni 187. So ketinggian dia berada di antara Dominic Tan dan juga Gaby lah. So seperti mana juga aku katakan pada video sebelum ni, aku sebenarnya amat macam suka dengan taktikal Sabah FC yang sebelum-sebelum ni juga, dengan memasukkan sekali lagi Dominic Tan, Gabriel Perez, di mana aku memandang ini adalah merupakan satu cara dia memerhati defender ni memang cukup bagus lah. So menumpukan kepada individu-individu yang mempunyai ketinggian yang cukup bagus bagi dapat mengawal bola baik di bahagian bawah baik di bahagian atas. So dengan penambahan satu lagi individu yang berketinggian cukup tinggi ini, ianya memberi lagi bilang orang manpower lah di bahagian pertahanan kita. So dengan bagi aku adanya Gaby, adanya Dominic, adanya Jose Angel sekarang ni, so adakah kita akan kembali ke position 3 defender, ataupun ini adalah untuk melengkapkan rotation kita? Sebenarnya kita tahu juga bahagian defender kita pun tidak memiliki rotation yang cukup bagus. Maksudnya depth squad untuk bahagian defender kita pun tidak cukup bagus sebenarnya. Tapi again, aku tidak menumpukan sangat di bahagian inilah. In fact, aku sendiri pun tidak menyangkakan yang Sabah FC akan mengambil Jose Angel ni untuk individu yang berada di centre back ni untuk berada di dalam skuad Sabah FC. Tapi again, aku nampaklah kenapa kepentingan untuk membawa masuk individu tersebut, individu ke dalam Sabah FC. So aku ingin bercerita sedikit mengenai dia punya injury history. Sebenarnya dia ni banyak injury history dia. Daripada tahun 2010-2011 torn muscle fiber, miss game 6 hari. 2014-15 crucial ligament lah, 18 perlawanan. 18-19 benda yang sama juga, miss 21 perlawanan. 20-21 fitness, miss 4 perlawanan. 20-21 lagi sekali hamstring injury, miss 5 perlawanan. Sekali lagi 20-21 hamstring injury juga benda yang sama, miss 5 perlawanan. 21-22 calf strain, miss 2 perlawanan. Dan last kali adalah 21-22 unknown injury, tapi dia miss sebanyak 6 perlawanan lah. So jika dibandingkan dengan individu-individu yang lain, so far dia ni kita punya pemain yang mempunyai history injury yang banyak. Tapi sekali lagi, last adalah pada tahun 2022. So kira cukup lama lah. So mungkin beliau telah berjaya mengembalikan fitness beliau lah, membuatkan dia free injury semenjak tahun sekali lagi 2021. Tapi apa yang aku perhatikan untuk Jose Angel ni sebenarnya adalah kemampuan beliau untuk beraksi di bahagian defensive midfield. Seperti mana aku katakan tadi, kita sudah ada Gaby, kita sudah ada Dominic Tan. So kenapa perlunya ada additional player lagi di bahagian defender ni? Tapi itu sudah aku sentuh lah di awal video tadi. The other thing yang aku nampak sini adalah kemampuan beliau untuk beraksi
di bahagian defensive midfield juga amat menarik perhatian aku sebenarnya, karena kalau kita tengok dia punya history ni pun walaupun dia dominant as a centre back sebanyak 125 perlawanan dan masih mampu untuk menjadikan gol sebanyak 15 gol sebanyak 125 penampilan beliau selaku centre back, dia juga pernah beraksi sebagai defensive midfield sebanyak 11 perlawanan. So aku sebenarnya memandang dengan memegang nombor 6 lagi lah, lebih kurang macam tu, aku macam memandang dia ni beraksi di bahagian tersebut, di bahagian defensive midfield. Aku rasa di situ keperluan dia lah untuk Sabah FC. Kejap guys, ada benda aku mau tengok sini. Cuma again it's remain to be seen lah sama ada dia ni akan digunakan di bahagian defensive midfield ataupun sekali lagi adakah dia ni digunakan untuk menambah baik squad depth kita di bahagian pertahanan. So lebih kurang macam tu. So kemasukan dia ni banyak benda aku tengok lah sebenarnya. Kenapa dia the only one yang aku sebut pasal injury history ni? Pasal sekali lagi di antara semua pemain-pemain yang masuk ni, dia adalah mempunyai pemain yang mempunyai long history of injury risk. So aku mengharapkan ianya tidak akan berlaku lah kepada beliau apabila bersama Sabah FC ni. Dan kalau tengok pun dia punya history ni pun memang cukup bagus. Banyak beraksi di Spanyol, pernah beraksi di Liga Hong Kong. Sekali lagi, it's a good addition dan walaupun aku macam pelik kenapa kita ambil centre back, tapi again dalam benda-benda yang aku mention di awal video tadi, aku merasakan ada juga logik dia lah kenapa dia berada di squad Sabah FC. Tapi sekali lagi aku lebih memandang dia untuk akan mungkin beraksi di bahagian defensive midfield. It remain to be seen lah apa-apa yang kita miliki sekarang ni. Satu aku katakan juga, striker kita pun terlalu banyak sudah. Kita masukkan lagi striker baru. So aku dah tahu apa yang cuba dilakukan sekarang ni. So aku menganggarkan mungkin ada satu lagi perubahan yang bakal berlaku yang mungkin kita tidak tahu kenapa pengambilan pemain-pemain yang berada di position ni dilakukan. Adakah mungkin kerana kita akan mengumumkan head coach baru tidak lama lagi? Pasal head coach baru ni dia tidak terlibat dalam transfer windows. Pertukaran head coach boleh dilakukan pada bila-bila saja sepanjang perjalanan saingan bola sepak tempatan kita. So adakah itu yang menjadi penyebab utama kenapa pemain-pemain ini dimasukkan? Aku eager lah. Aku memang aku kuat, aku rasakan mungkin kita akan mengumumkan head coach baru. InsyaAllah, mudah-mudahan lah itu yang berlaku. Jadi sekali lagi tahniah untuk manajemen terbaru Sabah FC ni dengan kepekaan anda terhadap keperluan Sang Badak dan of course keperluan penyokong-penyokong Sabah FC ni, dan diharap kemasukan pemain ni boleh mengembalikan era kita yang kita lakukan pada 3 musim lepas. Hopefully guys, insyaAllah. So bertemu lagi di video seterusnya. Letakkan pendapat anda mengenai kemasukan Jose Angel ni di ruang komentar di bawah. Assalamualaikum.